اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 9, baris yang 13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka terkadang menghendaki, yakni menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki, Allah mengqadarkan, Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki, menentukan, menetapkan, dan menyuruh, yakni menyuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan redha ia Allah dengan sesuatu perkara. Mana contoh Allah menghendaki, Allah menyuruh dan Allah redha, seperti iman Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Berimannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyuruh supaya beriman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala redha daripada berimannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni contoh ni. Dan tiada menghendaki oleh Allah, dan tiada menyuruh oleh Allah, dan tiada redha ia Allah dengan dia. Mana seperti kufur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah tidak menghendaki, yang Allah menghendakinya iman. Sayyidina Abu Bakar beriman. Kufur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni Allah tidak suruh dan Allah tidak redha. Tapi kekufuran tu tidak berlaku sebab Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar beriman. Jadi Sayyidina Abu Bakar beriman ni adalah kehendak Allah, suruh Allah, redha Allah, serta Allah mengetahui Sayyidina Abu Bakar beriman. Kufurnya Sayyidina Abu Bakar Allah tidak kehendaki. Kalau kufur Allah tidak suruh, kalau kufur Allah tidak redha. Dan Allah mengetahui bahawa Sayyidina Abu Bakar tidak kufur. Lagi situ. Ni hak sambungan kitanya baca tajuk ni dua kali dah. Sebelum ni, di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah, kehendak Allah lain daripada suruh Allah, redha Allah dan ilmu Allah yang terdahulu. Yang mana kita fokus kepada redha Allah, suruh Allah ni lain, mana tidak berlaziman dengan kehendak. Tidak berlaziman dengan mana apa? Ada yang mana Allah Ta'ala kehendak serta Allah Ta'ala redha dan suruh. Contohnya berimannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terkadang Allah kehendak, dia akan cerita di hadapan, tapi Allah tidak suruh, Allah tidak redha. Kufurnya Abu Jahal,
ke kufur Fir'aun dalam kitab ni, buat contoh. Kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun. Jadi Allah menghendaki Fir'aun tu kufur sampai ke mati, kekal neraka selama-lamanya. Tapi Allah tidak reda dan Allah tidak suruh akan kekufurannya Fir'aun. Itu maknanya kehendak Allah, reda dan suruh Allah tidak berlaziman. Adapun antara reda dan suruh berlaziman. Perkara yang Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala reda seseorang beriman dan beramal soleh, Allah suruh. Allah suruh seseorang beriman dan beramal soleh. Allah suruh perintah seseorang bertakwa, beriman beramal soleh, takwa seseorang, Allah Ta'ala reda. Dia gitu. Jadi reda dengan suruh ni dipanggil berlaziman, tidak lain-lain. Allah reda pasti Allah suruh, Allah suruh pasti Allah reda. Perkara yang Allah tidak reda, kufur seseorang, maksiat seseorang, Allah tidak reda serta Allah tidak suruh. Allah tidak suruh seseorang kufur dan maksiat serta Allah tidak reda kepada kekufuran dan maksiat seseorang. Situ antara reda dan suruh dia berlaziman. Kita nak tekan sininya antara kehendak Allah dan reda Allah, dia tidak berlaziman. Terkadang Allah kehendak tetapi Allah tidak reda. Allah kehendak seseorang itu berjaya dalam kehidupan di dunia, Allah kehendak. Terkadang Allah reda kerana orang yang Allah Ta'ala kehendaki berjaya tadi, Allah kehendaki dia beriman dan beramal soleh juga, maka orang tu Allah Ta'ala kehendak dia berjaya serta Allah reda. Sebaliknya atas dunia ni, kehendak Allah yang berjayanya atas dunia ni sekarang. Siapa yang menguasai dunia sekarang, dari sudut apa sekalipun, siapa yang menguasai? Orang kafir. Kan begitu? Apa segi sekalipun, orang kafir yang menguasai. Itu kehendak Allah. Tetapi Allah reda ke tidak? Allah tidak reda sebab mereka ni dikehendaki oleh Allah menjadi kufur. Makna kejayaan atas dunia bukan berarti Allah Ta'ala reda, tapi Allah Ta'ala kehendaklah. Reda ataupun tidak, kehendak Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Ini kena faham molek sini ni. Ini cerita orang yang tidak memahami akidah. Orang Islam lah yang minat agama, sekali diturut satu-satu grup, satu-satu jemaah, kemudian diturut pula satu-satu grup, satu-satu jemaah. Dia nak tilik mana betul mana tidak lah, mana hak bertepatan dengan jalanan Nabi SAW. Tetapi yang menuruti ni, yang tengah cek periksa manakah grup jemaah yang betul ni, dia pun tak ada ilmu. Dia nak nilai pakai neraca mana? Dia tak ada ilmu, tak ada ilmu agama, dia hanya ada ilmu dunia. Jadi dia nak nilai grup jemaah ni betul ke salah, dia nak nilai pakai neraca apa? Sebab dianya tidak ada ilmu. Dia nilai ikut pandangan akal dia je lah. Ikut satu grup jemaah, ikut satu guru jemaah. Dia ikut satu guru jemaah terdahulu tu, pekerjaan dia tak lacur, kurang berjaya. Pekerjaan kehidupan dunia dia lah, pekerjaan kehidupan dunia, berniaga dia tak lancar, kurang berjaya. Tapi jemaah yang terakhir yang diturut, pekerjaan dia berjalan lancar, perniagaan dia jadi berjaya. Apabila sekarang Allah kehendaki saya, pekerjaan dunia saya lancar dan berjaya, berarti jemaah yang saya turut sekarang pastilah sebenar. Sebab tu kata tadi, dia orang jahil, dia tak pandai nak nilai. Akhirnya dia nilai jemaah tu betul kerana di masa dia ikut jemaah tu, kehidupan dia, perniagaan dia lancar dan berjaya. Jadi kalau Allah
Dulu ikut satu jemaah, pekerjaan ni turun naik, tak lancar molek. Allah tak redha jemaah tu barangkali. Hak jemaah tu lah, dia tu barangkali Allah redha, barangkali dia tu dan kadang jahil ilmu agama. Last kali akhirnya diikut satu grup, satu jemaah. Di masa tu pekerjaan dia berjaya. Maka dengan kejayaan itulah dinilaikan bahawa jemaah yang dituruti itu adalah jemaah yang sebenar, yang diredai oleh Allah, sebab Allah kehendaki dia pada masa ikut jemaah terakhir ni dia berjaya dalam kehidupan. Inilah cara nilai neraca orang jahil. Dah tadi saya sebut dah, diikut satu guru, satu jemaah, dia nak tengok mana sebenar, walahal ilmunya tidak ada. Nak nilai dengan neraca apa? Akhir sekali jelah dinilai tu dengan cara yang salah. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu nak nilai apa. Dinilai apabila Allah kehendaki dia berjaya dalam pekerjaan dia, makna pasti Allah redha kepada dia sekarang, berarti jemaah dia betul. Salah nilai yang salah lah. Sebab kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kalau kerana kejayaan kehidupan dia pada masa itu menjadi panduan dia bahawa itu jalan sebenar, orang kafir lagi berjaya, lebih tinggi daripada kejayaan kamu lagi. Mana? Orang kafir Allah Ta'ala redha? Betul lah. Pasti tidak. Dah, kamu pun samalah. Yang menentukan, nak memastikan bahawa kita ni jemaah yang kita turuti ni sebenar ataupun tidak, balik kepada Al-Quran dan hadis. Islam, iman dan ihsan tu tepat ke tidak? Kalaulah jalanan tu sebenar, Allah Ta'ala redha, walaupun di masa yang sama tu Allah Ta'ala kehendak berjaya ke dunia, ataupun Allah Ta'ala kehendak tidak berjaya ke dunia. Tapi dengan jalanan Al-Quran dan hadis, jalanan agama yang sebenar, Allah Ta'ala redha. Orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Redha Allah Ta'ala daripada mereka itu siapa? Allazina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala redha. Tapi orang beriman beramal soleh ni, terkadang Allah Ta'ala kehendak berjaya dunia, terkadang Allah Ta'ala kehendak tidak berjaya dunia, tapi dia beriman dan beramal soleh. Mana Allah Ta'ala redha? Sama ada Allah Ta'ala kehendak dia berjaya atau tidak, Allah Ta'ala redha kepada dia sebab dia beriman dan beramal soleh. Jadi nak menentukan beramal soleh ni lah neracanya ilmu. Kemudian Allah Ta'ala kehendaki berjaya, ujian daripada Allah kepada orang beriman dan beramal soleh tadi. Allah kehendak dia tidak berjaya, ujian daripada Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah redha. Ni hak gambaran nak cerita hak berkaitan dengan kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Bukan neraca. Apabila Allah Ta'ala kehendak berjaya di dunia, itulah tandaan Allah Ta'ala redha. Kalau ke dunia, para rasul terdahulu tidak ada yang mengikuti, dibunuh rasul-rasul yang terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun berdakwah, 40 kelamin saja yang naik atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. 40 kelamin saja, 80 orang saja selama 1000 tahun. Kalau kita tengok, tak berjaya lah mana ni. Dah 1000 tahun 40 kelamin saja, itu kehendak Allah. Dan Allah tak redha pada Nabi Nuh. Pastilah Allah redha, itu rasulnya, Rasulullah. Itu ada juga pengikut. Ada rasul hanya ada beberapa pengikut, dan ada rasul yang langsung tidak ada pengikut, yang dibangkitkan pada mahsyar di hari akhirah nanti. Dan ada rasul yang dibunuh oleh kaumnya. Itu hak atas dunia, tapi diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah telah qada macam mana pun atas dunia,
itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul lah yang paling besar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nilai berjaya di dunia Tuhan redha, jauhlah maknanya. Tak faham masa kita sekarang kok yang paling berjaya adalah di kalangan bukan orang-orang Islam. Jadi faham molek antara kehendak Allah dan redha Allah. Kita ambil dua lah. Redha suruh tu dia sekali tu. Tu tidak lain-lain antara kehendak dan redha. Tidak berlaziman. Hak berlazimannya Allah Taala kehendak saya nak bakal beriman serta Allah redha saya nak bakalnya beriman. Kemudian kufur saya nak bakal Allah tidak kehendak dan Allah tidak redha kalau berlaku kekufuran. Ini berlaziman lah antara kehendak dengan redha. Sebab perkara baik kehendak Allah serta Allah redha, perkara jahat kehendak Allah serta Allah tidak redha. Situ je lah poin dia. Poin dianya kita balik kepada hak rukun iman yang ke-6. Poinnya kita balik kepada pembicaraan iradah kita terdahulu. Kesemua yang berlaku adalah kehendak Allah, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Pembicaraan di bawah tajuk sifat yang ke-8, sifat iradah. Jadi perkara jahat kehendak Allah, berlaku perkara jahat Allah tidak redha. Tapi kehendak Allah kehendak Allah. Tapi Allah tak redha sebab kehendak Allah, redha Allah lain-lain tidak berlaziman. Ini ahli sunnah sebut dah terdahulunya. Mu'tazilah lain. Dan Mu'tazilah inilah yang agak selari dengan akal. Perkara yang Allah Ta'ala kehendak pasti Allah redha. Perkara yang Allah tidak redha pasti Allah tidak kehendak. Kenapa Allah kehendak perkara yang ia tidak redha? Perkara yang ia redha sahajalah yang ia kehendak. Tu Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang perkara baik sahaja kehendak Allah, perkara jahat langsung tidak berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Tapi hak ni kira dengan akal selarilah. Perkara yang Allah Taala kehendak mesti yang perkara yang ia redha. Perkara yang Allah tidak redha pastilah Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah. Sebab Allah redha perkara baik, perkara yang berlaku tu kehendak Allah. Perkara jahat yang berlaku kufur dan maksiat Allah tidak kehendak, pasti Allah tidak redha, pasti Allah tidak kehendak lah perkara hak dia tak redha. Ni memang akal lajulah terima hak ni. Akhirnya bokeh rukun iman yang ke-6 yang jelasnya baik jahat qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpegang perkara jahat qadar dan qada Allah. Khilaf ulama akidah ni kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang dosa besar, akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Amal ibadah sembahyang puasa haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengekali dosa besar setiap saat dicatat oleh malaikat selagi tidak bertaubah daripada akidah yang terpesong ini atas pandangan tidak kafir. Sebab apa? Jelas-jelas bercanggah dengan ayat Al-Quran dan jelas-jelas bercanggah dengan hadis Nabi. Hak rukun iman yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Perkara baik ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Jelas di rukun iman ke-6. Tapi oleh kerana Mu'tazilah ni lebih pada akal, akal tak terimalah perkara jahat yang Allah tidak redha, yang Allah tidak suruh, yang Allah murka, pastilah Allah tidak kehendak. Perkara jahat Allah tidak redha, Allah tidak suruh, bahkan Allah amat murka, bahkan Allah perintah kita supaya pergi cegah.
Bukan Allah perintah kita marah murka yang sama. Makna marah kepada anak-anak yang tak semayang, contohnya dalam kitab kata lebih marah daripada anak tadi merosakkan barang yang paling kamu sayang. Itu ayat kita. Makna kena marah sangat-sangat bila anak kamu tidak sembahyang. Makna Allah perintah marah akan perkara apa? Perkara jahat. Pasti Allah tidak kehendak. Ni akal Mu'tazilah. Pada ni golongan akidah yang terpesong pada akidah Al-Quran dan akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khilaf pada kapi. Kita faham tak ayat kitab kita dahulu? Khilaf pada kapi. Ijma' ulama kapi. Tu tak ada khilaf kapi. Khilaf pada kapi ni ada pandang kata kapi, ada pandang kata dosa besar. Tak kapi. Dia panggil khilaf pada kapi. Khilaf pada kapi ni khilaf ulama. Pegangan Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat ni kehendak Allah, kafir ke dosa besar? Akhirlah ulama ada pandang letak kafir terus kekal neraka, ada pandang letak tak kafir tapi dosa besar. Ijma' ulama kafir, itu tak ada bahas dah. Dia gitu. Tapi dengan akal ni lah saya duk sebut, duk ulang tu. Sebab apa? Allah lah kata kalau ikut pengalaman tekan bab akidah qadar dan qada ni belah tahun dah. Mana sentiasa masa lagi berjumpa dengan mereka yang memberitahu hak salah tu. Hak tertengok dalam rakaman hak ajar salah satu hal. Pada saya pesan dah kalau kata berpegang dengan akidah yang salah, kita dengan Allah, itu dia panggil dosa kita dengan Allah. Tak ada kaitan dengan anak Adam, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Tak payah ceritalah kepada siapa-siapa. Kalau kita ada dosa dengan anak Adam, kita kena pergi jumpa dengan orang yang kita ada dosa tu, yang kita umpat apa semua tu. Hak ni dosa kita dengan Allah. Tak perlu bicara pada siapa-siapa lah. Oh dulu saya akidah salah. Dosa kamu tu dengan siapa? Dosa dengan Allah. Yang kamu nak cerita kepada orang lain ni syarak suruh ke? Syarak haramkan. Syarak, bukan syarak tidak suruh, bukan syarak haramkan. Kita cerita kejahatan lampau kita kepada orang lain, syarak haramkan. Yang nak cerita lah. Mana besar tak besar dosa akidah salah ni tetap dosa dengan Allah. Mengumpat ni khilaf ulama dosa besar ataupun dosa kecil. Walaupun kebanyakan ulama letak dosa besar. Dosa besar ke dosa kecil, dosa besar pun tak akan tercapai. Dosa besar tinggal semayang, tak akan tercapai dosa besar berzina. Sama tu dosa besar akidah lagilah jauh. Dosa besar mengumpat atas pang kita dosa besar lah. Satu pernah kata dosa kecil, tapi itu dosa dengan anak Adam. Itu kena pergi minta maaf, itu lagi sukar. Walaupun dosa tu taklah sebesar dosa tinggal sembahyang, tinggal puasa, sama telah taklah sebesar dosa besar akidah tu. Tapi itu dosa dengan anak Adam. Nak bertaubat di antara rukunnya kita pergi minta maaf. Nak minta maaf macam mana dia sudah meninggal. Kita kena ngaji kitab macam mana cara kita nak buat persiapan yang mana kita akan bertemu dengan si mati tadi di pada mahsyar. Nak minta maaf tak boleh dah sebab dia meninggal. Jadi macam mana kita persiapan untuk menghadapi si mati di pada mahsyar nanti? Si mati yang kita umpat tadi kita memang tak sempat minta maaf. Macam mana kita nak berhadapan dengan si mati di pada mahsyar nanti? Dia adalah persiapan kitanya. Moga-moga si mati maafkan kita di pada mahsyar di hadapan Allah dengan tidak ambil dosa kita, pahala kita. Kita di situ bicara maaf apa dak ni nak lepas daripada pahala kita diambil dan diletak kepada orang yang kita ada salah dengannya di atas dunia. Apa tu kena majilah pula tu. Tapi itu dosa dengan Adam. Ini dosa akidah, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ni begitulah, dia kadang-kadang oleh kerana terkejut sangat dengan salah pegangan ni, alah dia nak carilah tepat. Lepas tu macam mana bertaubat dengan Allah dan bersyukur kepada Allah. Tu je. Maknanya di situ tandaan Allah kehendak kebaikan.
Allah kehendak kebaikan lah tu. Terdahulunya keadaannya dengan neraka tu sejengkal. Kalau dalam hadis sahih tu lah, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada Nabi kata, seseorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak adalah antara kamu dan neraka melainkan seseorang tidak adalah antaranya dan neraka melainkan sehasta, maka telah terdahulu ketetapan azalinya dia ni orang yang bahagia, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati dalam keadaan ketaatan, dia masuk syurga. Mana apa ni? Tuhan kehendaki dianya orang yang bertuah, sa'idun su'ada, orang yang bertuah. Maknanya terdahulunya beramal dengan amalan ahli neraka ni, dengan neraka tu sehasta. Hak amalan tinggal semayang, tinggal puasa tu iyalah. Amalan berjudi, minum arak, berzina tu iyalah. Lepas tu akidah salah lagilah dengan neraka tu saja sehasta. Tapi Tuhan tetap pada azalnya, Tuhan susun kepada kita. Jadi belajar kemudian sedar belajar pula, Tuhan susun kita belajar kena aturan. Kita bertahu salah, kita pun bertaubah dengan Allah, buat amal soleh siang malam. Orang yang seumpama ni terkadang amal dia lebih kuat daripada orang hak kira baik. Bukan baik warna tu mana steady gitulah, bukan baik sangat tapi daklah jahat sangat, steady. Amalan dia steady juga. Hak orang yang dulu ni berat-berat ni, dia mai keinsafan, hak ni amalan dia ni lebih kuat daripada hak orang duk steady tu. Mana apa? Hak terdahulu berat dia Tuhan ampun sekalian, tak ada sikit habuk dosa. Yang adanya amalan soleh sekarang sampai ke mati dalam taat, syurgalah dianya. Itu kehendak Allah. Kata wajib bersyukur hak tu di situ. Bertaubah bab kita belajar apa semua dan kita bersyukur. Tapi di antaranya tadilah perkara jahat. Perkara jahatlah bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal tadi, dengan akal tak nak terima akal. Dah kebetulan pula orang berceramah mengajar pun ada pula hak bawa seumpama tu. Dah nak kata warna lagi. Kita mati dah perkara baik kehendak Allah dan perbuatan Allah, perkara jahat kehendak Allah dan perbuatan Allah. Kalau dah gitu kok, kehendak Allah dengan redha Allah ni lain-lain dah jadinya. Sebab apa gitu? Hak baik pasti Allah kehendak serta redha. Hak jahat pasti Allah kehendak serta Allah tidak redha. Kita pun fahamlah. Kehendak Allah, redha Allah lain-lain, tidak berlaziman. Jadi hak tajuk kitab kita ni tak lari lagi ni. Maknanya kalau kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman, terkadang Allah kehendak tapi Allah tidak redha sama sekali. Pelik pula, Allah kehendak tiba-tiba Allah tidak redha. Dah Allah tak redha, jadi kenapa Allah kehendak barang yang dia tidak redha? Maknanya kita tak ada lagi lah tu rukun iman yang kena perkara jahat tu kehendak Allah. Kalau kita pegang dah perkara jahat kehendak Allah, pastilah perkara jahat tu yang Allah kehendak Allah pasti tidak redha. Tak lari dah daripada bicara kita rukun iman yang keenam. Kalau bicara kehendak Allah dengan redha Allah berlaziman, jadi macam belajar tajuk baru, maknanya tak lepas lagi kita hak tajuk perkara baik dan jahat kehendak Allah. Perkara baik clear lah, perkara jahat tu kehendak Allah tak selesai lagi. Maka hak ni bukan tajuk baru ni, bukan. Ni bukan tajuk baru. Ini bicara baik kehendak Allah serta redha, jahat kehendak Allah serta Allah tidak redha. Jadi imam yang sana bakar kehendak Allah serta Allah suruh serta Allah Ta'ala redha. Kita ambil selagi sebaliknya. Dan terkadang menghendaki, Allah menghendaki, iradah lah ni, qadar rukun iman kena. Allah menghendaki. Iradah tu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Allah yang bersifat iradah menghendaki ni takluk kepada sifat iradah.
Allah menghendaki ni bila? Pada sedia kala. Kan kita panggil ketentuan azali. Ketentuan azali. Sifat iradah Allah qadim, sedia kala. Allah qadim, zat Allah qadim. Sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat iradah menghendaki. Bila Allah menghendaki? Qadim, sedia kala. Terkadang menghendaki oleh Allah dan tiada menyuruh dan tiada redha. Allah menghendaki tapi Allah tidak suruh dan Allah tidak redha. Mana contohnya? Seperti kufur Fir'aun. Kufur Fir'aun Allah menghendaki tapi Allah redha ke tak? Wala yarda bi ibadil kuf, dan tidak redha Allah dengan hambanya akan kekufuran. Allah tak redha Fir'aun kufur tapi Allah menghendaki. Ada ni. Itu cerita contoh kufur Fir'aun. Berlakunya maksiat yang dilakukan oleh hamba kehendak Allah. Allah tidak suruh. Sebab apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsyat, yang keji. Tapi perkara fahsyat yang berlaku tu kehendak Allah tapi Allah tak suruh. Gitulah. Perkara maksiat Allah kehendaki maka berlakulah. Perkara fahsyat, perkara keji Allah kehendaki pasti berlakulah. Dan Allah suruh ke maksiat? Tak. Allah suruh kepada perkara fahsyat? Tak. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sungguh Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsyat, perkara yang keji. Tapi Allah kehendak. Itu je. Dan terkadang menyuruh Allah suruh dan redha redha Allah Ta'ala, dan tiada menghendaki Allah suruh tapi Allah suruh, Allah redha kalau turut suruh hang tu, tapi Allah tiada menghendaki seperti imamnya Imam Fir'aun. Ya misal jauh pun Fir'aun. Jadi Fir'aun ni kufur kehendak Allah tapi Allah tak redha. Ni hak saya pernah sebut semua dalam rakaman tu. Contohnya kalau Allah kehendak perkara jahat, kufur Fir'aun, mana munasabah? Tak terima. Sebab kalau kufur Fir'aun tu kehendak Allah, maka kufur Fir'aun sampai ke mati, kemudian Allah bubuh mana Fir'aun? Neraka. Zalim Allah gitu. Dia ceramah. Allah kata. Macam mana nak perbetulkan faham orang Melayu kita ni? Salah dia tu faham orang Melayu. Bukan faham orang beriman, faham orang Melayu. Yang duduk percaya ni, orang duduk ajar ni perkara jahat pun kehendak Allah ni. Di mana letak keadilan Allah? Contohnya Fir'aun kufur, tiba-tiba kehendak Allah. Mati kufur Fir'aun kehendak Allah. Fir'aun akhirnya di hari akhirat kekal neraka selama-lamanya kerana kekufuran yang dikehendaki oleh Allah. Di manakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Sedap kata dia ceramah. Kalau kata ada asah kau pakai ya selalu dah lah. Ya selalu dah. Hak duk mengajar baik jahat bertahun tu nak boleh keterima tu Allah lah. Sungguh ni hak lari mau lari sehingga kan berjemaah ni waktu dah di satu masjid, tapi kalau maghrib atau malam Saidi dia akan lari pergi Maisura. Baca kitab apa? Kitab Faridatul Fara'id. Di masjid mana? Di masjid saya baca Faridatul Fara'id. Kuliah maghrib. Tak apalah di mana tu, sebab satu masjid je lah. Maghrib Faridatul Fara'id. Sebab apa? Akal tak nak terima dia kata. Tak nak terima lah. Padahal hak tak nak terima ni orang pandai lah cikgu. Salah sebut cikgu pula. Kita tak ada cikgu dah, kita jaga pecing ada lah. Tu lain, guru lain tu jaga pecing guru lain. Ni hak ada pecing lagi ni. Ada pecing lagi. Hak jaga pecing tak usah terasa lah. Tu hak lain, ada hak lain. Mana bukan kata orang yang masa sekolah dulu belajar tu lambat boleh terima pelajaran. Abang apa? Benok. Dah benok. Kalau kita panggil benok lah, mana lambat nak erti hak cikgu ajar di sekolah. Periksa kok nombor belakang semua ketinggalan. Dah ni mana orang boleh belajar lah. Orang yang boleh mana cerdik lah juga. Tak boleh terima. Lari terus.
Lagi. Lepas tu kawan kata tak boleh bab akidah ni, kalau salah tuan tak terima amal. Terima tak terima atas Tuhan lah dia kata. Hebat dia. Tak terima atas Tuhan lah. Ada orang yang turut payahlah nak dia betul balik akidah tu. Sekarang ni kalau berpegang perkara jahat bukan kehendak Allah, wajib bertaubat segera. Tapi dah masih lagi duduk ya tak ya mana pun masih lagi tidak buang akidah yang terpesong perkara jahat tu bukan kehendak Allah. Dia tak boleh buang tu. Tapi tidak lari daripada belajar. Ada orang tu tak lari. Walaupun dia tak boleh turut tak lari. Sebab apa tak lari? Dia kata, dah ustaz tu sebut amal ibadah jadi debu yang bertaburan. Itu bukan saya kata. Itu dalam kitab Minhaj Imam Ghazali kata fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Imam Ghazali kata terkadang berpegang akan terpesong ibadah yang kamu lakukan kata Imam Ghazali seperti debu yang bertaburan. Bukan saya kata. Dia kata saya ada ulang tu lah. Kitab Minhajul Abidin tu lah. Saya ada ulang waktu. Dah, sungguh aku tua jumpa tu, ni Ustaz Wan Junadi hak debu yang bertaburan tu dia kata. Mana debu yang bertaburan di buh kita. Sajalah jumpa kat luar, dia biasa ikut radio gitu je, jumpa kat luar. Ni Ustaz Wan Junadi dia kata debu yang bertaburan, ibu nama. Dia ada ulang debu yang bertaburan. Jadi hak tak boleh nak turut ni, dia tak lari kerana tu lah. Kita nak ke amalan kita tu tak terima, hak tu lah hak kitanya. Sikit sebanyak untuk bekal akhirah, bergantung kepada rahmat Allah, kurnia Allah, bergantung pada syafaat Nabi SAW. Amal kita gelak gambar lah amal kitanya. Tapi kita jadi putus harap. Tidak. Allah Maha Pengampun, rahmat Allah luas, kurniaan Allah luas, syafaat Nabi kita pula besar. Hak tu lah. Kalau kita tak taruh harapan, lepas tu kita jadi tak putus asa. Kalau tak tilik situ, putus asa kita. Kalau tak tilik pada rahmat Allah yang luas, keampunan Allah yang luas, tak tilik pada syafaat Nabi yang besar tu, memang putus asa lah kita ni. Jadi nak tinggal akidah salah. Tapi kalau cerita hak akal tadi go, mana mungkin perkara jahat kehendak Allah, ada benda tu. Memang ada orang yang mengikuti rakaman, dia ulang belah kali dia kata. Tapi dia nak terima dua perkara. Yang pertama perkara jahat kehendak Allah. Dia nak terima. Satu laginya pilihan dan perbuatan kita pun hakikinya hak Tuhan juga. Letak kepada kita tu majazi sahaja, letak sahaja je. Bukan mutlak pun hak pilihan dan perbuatan kita. Hakikinya hak Tuhan juga. Hak tu tak boleh terima. Yang terima. Atau macam soalan lah panjang, maknanya dia ni orang cerdik ni. Ni orang cerdik betul ni. Ni bukan setakat kata cikgu dah ni. Ni orang cerdik betul. Doktor. Doktor bukan doktor perubatan. Doktor tu lah doktor falsafah. Mana dia tulis itu makna kesungguhan dia tu, makna dia dengar. Dua, dia tak boleh terima. Yang pertama perkara jahat kehendak Allah. Yang kedua, pilihan dan perbuatan kita ni hanya majazi sahaja. Kata ada orang ceramah, ini memang dia mengaku di Mu'tazilah lah. Dia mengaku Mu'tazilah lah kecemerlangan khalifah Islam. Ialah tak betul. Disuruh kembali pada akidah Mu'tazilah. Mana tandaan orang Syiah, sebab orang Syiah lah yang berakidah dengan Mu'tazilah. Tapi tak kata di Syiah lah, ini orang yang peseng liberal. Dia NGO dia nama Islam, tapi dia bukan, dia macam liberal lah, bukan panggil cendekiawan, tapi dia langsung tidak ada pendidikan agama. Dia buat satu program, dia sebagai tuan rumah, dia sebagai ucapan alu-aluan. Dia sebagai ucapan alu-aluan. Hak ahli panel ni orang hebat lah, orang hebat dunia lah, bukan hebat agama. Dia dalam ceramah tu dia kata Asy'ariyah ni pilihan ni sebagai ilusi sahaja. Sebenarnya tak ada. Ilusi je. Hak Tuhan juga. Ilusi dia kita sebut. Ada ni. Kita sebut majazi. Disebut ilusi. Ilusi ni apa? Ada ni. Ilusi saja. Bukan sebenar pun pilihan hak kita. Hakikatnya hak Tuhan. Mana panjang dia cerita, mana tak logik dengan akal.
Mana akal yang sihat tak boleh terima ni semua akidah Asy'ariyah. Dia tak kata ahli sunnah, dia kata Asy'ariyah. Mana kena kembali kepada akidah Mu'tazilah, yang mana kecemerlangan khalifah Islam terdahulu ketika Mu'tazilah yang menguasai khalifah. Oh, iya begitu. Tapi ahli panel ni senyum je. Ahli panel ada ni. Ahli panel ni ada buku usrah yang dikarang. Hak qiyamul lail sepanjang malam ni. Maknanya hak ni memang orang yang dikenali lah. Sebut nama memang dikenali lah sebab dia ada buku usrah. Makna kalau pergi ke mana-mana kawasan serta berbuka puasa. Ni. Serta berbuka puasa. Tapi bila sebut kata balik pada akidah Mu'tazilah, tolak hak etiak usaha ni ilusi saja ni, di sini dia tak ada pengajian. Dia tak ada ilmu tauhid, dia tidak ada. Tapi memang dari segi semangat nak ke agama tu kuat. Tak nak terima akal. Hak ni mata mengaji asal hak tadi ikut rakaman tapi tak nak terima. Kata hak ni kata kena berhadapan lah. Saya sekian perkara saya boleh terima. Tu. Mana hak kata hak doktor ni. Sekian perkara saya boleh terima, saya nak tolak. Saya pun berpegang sekian perkara daripada Allah. Tapi takkan perkara jahat daripada Allah juga. Tadi kata terima sekian perkara daripada Allah. Jadi akhirnya bukan dia pening, kita pula pening. Kita pula pening. Sebab saya sekalian perkara segala-galanya daripada Allah, saya pun berpegang. Tak ada isu di situ. Saya boleh terima. Tetapi takkan perkara jahat. Kehendak Allah juga. Jadi kalau perkara jahat bukan kehendak Allah, atas dunia ni orang kafir, hak kafir tu 3/4 dah. Orang Islam 1/4 pula. Hak taat berapa banyak mana, hak derhaka banyak mana. Jadi kalau kita kira hak banyak berlaku atas dunia perkara jahat. Kalau bukan kehendak Allah, mana kehendak Allahnya? Tadi kamu kata kamu terima sekalian tu datang daripada Allah. Jadi tak faham sekalian tu apa dia. Saya terima sekalian tu daripada Allah, tapi takkan pilihan dan perbuatan hak Allah juga. Nak kata sekalian terima, iyalah tu. Mana? Tu kata akhirnya kita pula jadi pening duduk tengok kepada orang pening seumpama tu. Tapi dia nak. Bagi saya kata dia cari tutup guru lah, kata bincang secara muzakarah kata. Dari nampak enak dah jumpa tu guru lah berbincang secara muzakarah. Tak usah masuk majlis ilmu lah dia. Majlis ilmu ni dia tak ada tu, dia umum sangat. Pergi jumpa tu guru, bincang molek, tanya satu-satu, tu lebih mudah. Pergi cari tu guru. Cari tu guru kata jangan cari ustaz-ustaz biasa. Cari ustaz-ustaz biasa takut katanya. Jumpa ya sungguh hak jahat tu kan kehendak Allah. Sukaan dia melompat terjun nak jumpa tangga, suka. Mana cari tu guru biar tu guru cerita. Sudah. Sebab apa? Sebab nak tapi sukar nak terima perkara jahat kehendak Allah. Etiak usaha pun hak hakiki hak Tuhan juga. Kita tak ada apa pun. Jadi persoalan sukar ni akal satu. Ni, kita zulmah dengan dosa besar. Akal satu. Satunya zulmah dengan dosa besar. Ya. Balik berpegang dengan akidah tadi. Perkara jahat bukan kehendak Allah. Ikhtiar usaha mutlak hak kita. Balik seumpama tu, tak ada semayang, tak ada puasa lah, tak semayang tu tak kena qada lah, tak pandang muktamad sebab ada hukum kafir, tapi tak ada pahala. Setiap saat malaikat catat dosa besar. Dalam semayang pun malaikat catat dosa besar. Dalam bulan Ramadan pun malaikat catat dosa besar. Tak ada benda lah. Amal sunat, amal wajib pun tak terima. Amal sunat bukan berlaku lah tu. Duk Mekah pun malaikat catat dosa besar. Jadi zulmah jadi sukar. Tapi atas bahagian masing-masing. Hak senang je, titik terkening je. Mana di hadapan ramai biasa je. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahlah. Menangis di hadapan Allah, bertaubat dengan Allah. Allah Taala Maha Pengampun. Wa amma. Lepas tu pula nak jadi anak cucu ni berkalam, dia tariklah pula pada ceritalah, dia bercerita biar betul. Jadi anak cucu ni amalan yang berpanjangan pada dia. Lepas tu sedekah jariah. Mana pahala tu sentiasa ada semua, mati pun pahala tu datang.
Cuma sedekah jariah ni biarlah cari tempat hak betul. Jangan orang kita ni sedekah jariah ni pemurah. Tapi terkadang sedekah jariah kita tidak jadi manfaat. Kalau tempat tersebut ni tidak betul dengan jalanan yang sebenar. Ada ni. Saya kira ni hak bahagian sama-sama pondok dah. Saya kira hak bahagian sama-sama pondok. Maknanya tapi yalah kadang-kadang minta tolong supaya cari sumbangan. Ada yang saya akan tolong, ada yang saya suruh diminta dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita kurang harap. Sebab kita nak kutip duit orang ramai ni. Orang ramai ni berharap kepada manfaat yang berpanjangan. Kalau kita yang nak buka pondok, misal contohlah, mana keupayaan kita tu terhad, walaupun kita pandai berbicara, tapi maknanya tak berapa nak tu lah. Mana orang nak derma tu atas bahagian masing-masing lah. Tapi untuk saya tolong tu, mana saya bundur lah. Sebab duit orang sungguh sangat. Jangan kadang-kadang juta-juta ni iklan dalam TV, iklan dalam radio ni nak buka juta-juta, 10 juta, 20 juta mainan je. Tapi oleh kerana iklan dalam TV, kemudian pandai pula ni bercerita sekejap je boleh cukup sumbangan, boleh buat bangunan puluh-puluh juta duit sumbangan, bukan duit kerajaan. Tapi macam mana perjalanan tu? Perjalanan tu macam mana? Kita nak buat tempat hafazan, bagus. Tapi macam mana ilmu akidah? Macam mana ilmu fiqh fardu ain? Macam mana ilmu tasawuf fardu ain? Adakah kamu kehadapan perkara tersebut? Ni kena nak pastikan ni. Kalau hafazan sahaja tanpa disertakan dengan asas-asas tadi, tidak menjadi manfaat kepada yang menghafaz dan kepada penderma. Itu kata nak cermat. Sebab kita tadilah kita amalan tak banyak, harap pada anak cucu lah meneruskan kehidupan beragama, dan kita harap kepada duit yang kita infak tu menjadi bekalan kita yang berpanjangan. Tapi kita orang mengaji ni tak apalah, cerita tu dia mudah-mudah je lah. Baik ke jahat ke tak sudahlah, tak usah duduk korek-korek lah. Kenapa Allah? Tak usah tanya kenapa lah kita hamba. Gitu je lah. Tak usah hak Allah Ta'ala juga. Hakikinya Allah Ta'ala lah. Pak pegang kita dah kan. Ikhtiar hakiki Allah. Pilihan hakiki Allah. Perbuatan hakiki Allah. Sudahlah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia. Allah yang menjadikan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan perkara. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah penjadi selain Allah? Tak ada. Allah khaliq. Hanya Allah khaliq. Tahu tak? Mana khaliq penjadi hakiki Allah Ta'ala juga. Allah menjadi ma yasha' akan barang yang ia kehendak. Jadi kehendak hakiki milik Allah. Kehendak kita tu kehendak Allah lah. Ma yasha' wa yakhtar, dan barang yang ia pilih, barang yang Allah ikhtiar. Jadi ikhtiar hakiki Allah. Sudah. Hamba wajib berpegang, ada ikhtiar majazi, letak je. Wajib berpegang, hamba ada usaha perbuatan majazi, letak sahaja. Tapi ikhtiar hakiki milik Allah. Pilihan hakiki milik Allah. Perbuatan hakiki milik Allah. Itu kita. Gitu je pegangan kita. Kalau pergi kau akal, yelah. Pilihan wajib berpegang. Hak kita. Usaha wajib berpegang. Hak kita. Tapi hak Tuhan sebenarnya, bukan hak kita pun. Susah jadi. Kerana sungguh memang tekan ulang. Jumpa macam-macam lah. Jumpa macam-macam. Zahir sama je kita ni bercakap, sama je. Baik jahat, baik daripada Allah, buruk daripada diri kita. Bercakap pula semuanya asbab. Pegangan masing-masing. Kita wajib bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Wajib tu.
Haram kita menyandarkan perkara buruk kepada kehendak haram. Jadi kita yang berakidah dengan akidah hadis Nabi ni bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk, yang salah, yang jahat daripada diri sendiri. Tapi pegangan balik pada rukun iman yang keenam atas akidah masing-masing. Lepas tu cakap asbab. Bukan kata saya memilih, saya buat. Semua tersandar pada asbab. Semua tersandar pada asbab. Kita datang ke surau Imam ni. Naik apa? Naik kereta. Mujur dia mari ambil. Siapa surau Imam? Kalau tidak mari ambil, siapa surau Imam? Kereta yang buat siapa? Tu mana? Kita jawab mana? Mari surau Imam, mari macam mana? Tuan tahu. Tuan tahu macam mana? Saya bismillah, saya turun tangga rumah, siapa tangga surat? Bismillah molek, lakau turun tangga, ada siapa tangga surat? Tak, kita mari kereta. Kereta pula kereta baru, kereta pula ada minyak, depa pula pandai. Mana? Pandai letak kereta kat mana tak kira. Janji letak je. Bukan kata tu. Sungguh ada juga aje ni, pandai letak je. Kita tengok lagi kanan, letak je. Susahlah kitanya dah. Padahal petok lukis tulis dah warna putih tu. Dia letak ikut dang. Dia letak. Lepas tu kita sapa, tunggu. Tunggu berapa letak datang gitu. Lepas tu suruh tunggu, padahal tak molek, tak payah babeh dengan orang. Orangnya mana? Bukan lelaki. Suki. Bukan orang lelaki lah, gitu je lah. Bukan orang lelaki. Maknanya semua kita sandar asbab lagi. Masuk sedap kita belaka atau asbab yang berlaku kesemuanya datang daripada Allah. Jadi pegangan macam mana? Masing-masing. Pegangan masing-masing. Macam saya dah sebut semua tu lah, cakap comel tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah baguslah. Dengan izin Allah makan obat, makan pemakanan habatus sauda, minyak zaitun ke khurma ke, alhamdulillah dengan izin Allah jadi sehat. Baguslah. Kalau dia tidak sandar izin Allah pun tak kata apalah kitanya. Kata obat tu memang power sungguhlah, patut pun mahal obat tu. Habatus sauda apa semua ni betul-betul mujarab lah. Lepas makan obat, lepas makan pemakanan habatus sauda contohnya, memang penyakit tu macam ambil buang je. Hebat cakap dah. Ya mana? Penyakit tu macam ambil buang. Gitu. Maknanya memang mujarab. Tak ada langsung, alhamdulillah tak ada langsung sandar ke Tuhan. Itu cakap sebab kita tak persoal bab pegangan dia. Hak cakap dengan izin Allah ni. Tapi Tuhan nak tunjuk, jadi dia ceramah pula, bukan ceramah. Dia cerita pula dengan izin Allah, dengan bahawa Allah mengizinkan khasiat yang ada di pemakanan tu yang mensihatkan saya. Pula kata, tu mensyirikkan Allah pada perbuatan gitu. Jadi bukan Allah yang mensihatkan, tapi khasiat yang Allah letak di pemakanan tu. Sebab di pemakanan ni kan manusia mengkaji kan, habatus sauda, apa dia khasiat yang Tuhan jadikan di situ. Minyak zaitun, apa khasiat yang Tuhan jadikan di situ. Itu semua makhluk Allah. Tapi sampai masa sihat, khasiat itulah yang menyihatkan dengan izin Allah, dengan Allah tidak sekat. Jadi bukan Allah yang menyihatkan, bukan. Tapi khasiat itu bagaimana? Allah yang bubuh situ, bukan sini sendiri. Tu akidah yang khilaf ulama lagi tu, kafir ataupun dosa besar. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah buat pemakanan. Perbuatan Allah letak khasiat di pemakanan. Lepas tu jadi sihat, bukan perbuatan Allah, cuma Allah izin dengan bahawa Allah tak sekat. Tapi bukan Allah yang menyihatkan. Kata warna pulak lari jauh. Cakap molek dah. Kata pegangan masing-masing. Hak cakap asbab semata-mata, pegangan masing-masing. Percakapannya yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita. Itu percakapan kita. Wajib bercakap seumpama tu. Pegangan segala-gala, baik jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik Allah Ta'ala kehendak serta Allah Ta'ala redha.
perkara jahat, kufur dan maksiat Allah Ta'ala kehendak, serta Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui akan yang mengetahui ya Allah akan dia akan hikmah la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Rumi itu ayat surah apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Saya baca semua ayat ni. Ditulis tak dalam Rumi? Surah Anbiya ayat 23. Surah Anbiya ayat 23. Saya baca semua ayat ni. Tapi di sini terjemahan pun tak ada ni. Tak ada terjemahan ni. Dan yang demikian itu, yang demikianlah Allah kehendak tapi Allah tidak redha. Demikian itu hikmah yang mengetahui ya Allah akan dia akan hikmah tu. Allah yang mengetahui. Kenapa Allah kehendak akan kekufuran, kemaksiatan yang Allah tidak redha? Kenapa Allah kehendaki? Ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Allah yang mengetahui akan dia. Lepas tu kita macam mana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Kita yang akan ditanya pada hari akhir. Terjemahan pun tak ada. Dia datang ayat dia. Dia dalam kitab tauhid, kalau dia dah dalam tu kan. Jawapan dia apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Allah kendaklah termasuk perkara jahat. Ada hikmah. Lepas tu jangan duk tanya. Wa hum yus'alun. Dan mereka yang akan ditanya pada hari akhirat. Mana hal ni? Tak ada terjemah ni, tak ada terjemah. Tak ada terjemah Rumi. Rumi terjemah. Didatangkan ayat, kemudian dia terjemah. Yawi ada tak? Ada terjemah Yawi tak? Saya cetakan lama, cetakan baru ada terjemah tak? Cetakan baru ada terjemah tak? Cetakan lama tak ada terjemah. Cetakan baru pun tak ada terjemah. Di waktu tu kita ingat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Saya dengar ayat ni daripada mengaji dak butir mana pun dengar dah ayat ni. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia duk tanyalah pekerjaan Allah, kenapa Allah begiang, kenapa Allah berkehendak begiang. Dia duk tanya. Bila dengar gitu, kita pun tak tanya. Faham? Pegang. Tak ada nak soal kenapa Allah Ta'ala jadikan perkara jahat yang Allah tidak redha, yang Allah tidak suruh, yang Allah murka, yang Allah gitu. Kendak apa perkara hak dia tak redanya, perkara dia murka, Allah kendak apa? Tak tanyalah. Sebab jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya beriman, berpegang dengan hak akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak didatangkan terjemahan. Ayat tu kita ingat sendiri. Rumi tulis jugalah, beritahu juga surah apa ayat ke berapa. Saya hari ni baru tahu surah apa ayat ke berapa. Tak tahu pun. Tahu Quran kata gitu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tahu gitu je. Surah apa, ayat apa, ni baru tahu ini ya. Sebab apa? Tahu ayat ni dengar sama dah dengar mana. Kalau begiang-begiang lah dah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi kalau orang-orang fikiran liberal apa, dia tak terima ni. Kita ada akal, Tuhan beri akal, kita kena soal lah. Mana yang akal tak boleh terima, tak logik, kenapa kita nak terima? Ni pada ni ini hak benda hak gaib pula, sama tak mau terima. Hak hukum syariat pun dipetikai. Kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini? Dah mana kalau orang liberal pun memang tak ada ni tak ada akidah. Jadi hak bahan kitanya kita faham, pegang sudah. Yang nak tanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.